Maksudnya walaupun wuduk dia tak batal, saat lagi bila dia mandi, adakah dia masih lagi disunatkan berwuduk dulu sebelum mandi? Jawabnya tiada syak. Dia kata dituntut wuduk itu di dalam mandinya, sebagaimana menurut nas Imam Nawawi. Walaupun dia kata wuduk dia tak batal, tapi masa mandi sekali dia masih lagi disunatkan berwuduk sewaktu nak mandi wajib. Katanya adapun niat wuduk di dalam mandi junub itu ialah niat mengangkat hadas kecil, melainkan bahawa adalah seorang itu ada junub yang tiada batal ayak sembahyangnya, maka bahawasanya niat wuduk sunat saja. Masalah mandi junub dan basuh kaki wuduk adalah dalam hadis pada masalah tadi menyebutkan Nabi SAW basuh kaki wuduk di dalam mandi junubnya, ialah kemudian daripada selesai mandi junub. Hadis tadi kan, Nabi tadi ni last sekali dah habis selesai mandi, Nabi bergerak pergi jauh sikit daripada tempat mandi tu, Nabi basuh kaki. Begitu. Baik, kata Imam Nawawi telah datang pada beberapa riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW ambil wuduk di dalam mandi junubnya sebagai wuduk bagi sembahyang sebelum menuang air ke atas tubuhnya. Maka yang zahir bagi ini hadis bahwasanya Nabi SAW menyempurna ia akan wuduk dengan basuh kaki sekali. Dan telah datang pada kebanyakan riwayat Maimunah mengambil wuduk Nabi, kemudian tuang air ke atas tubuhnya, kemudian berubah jauh sikit daripada mandi, maka basuh dia akan kakinya. Sebagai dalam hadis tadi, maka tasrih perbuatan Nabi itu mentakhirkan basuh kaki, dia kata. Dan bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua qaul, yang asahnya lagi yang terpilih dan yang lebih masyhurnya, bahawa seseorang itu sempurnakan dia akan wuduknya dengan basuh kaki sekali. Dan qaul yang kedua, bahawasanya seorang yang mandi mentakhirkan basuh dua kali. Mana-mana satu pun boleh. Imam Syafi'i kata lebih baik masa ambil ayat semayang tadi basuh kaki dulu, lepas tu baru mandi daripada kepala sampai habis. Kalau sekiranya dia nak taruh sampai last sekali tak ni barulah nak basuh kaki, pun tak apa. Imam Syafi'i kata mana-mana satu pun tak apa. Begitu. Maka memadukan dan menyatukan hadis riwayat Aisyah dan Maimunah itu, maka itulah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi, maka atas qaul yang dhaif ditakwilkan segala riwayat Aisyah dan kebanyakan riwayat Maimunah atas bahawasanya dikehendaki dengan wuduk sembahyang yang kebanyakannya, dan ialah barang yang lain daripada dua kaki, sebagaimana telah menerangkan oleh Maimunah di dalam riwayat Al-Bukhari. Maka inilah riwayat yang sahih dan cerita yang dua yang tak ada apa. Tengok bawah tu, dia kata dan ada pun atas yang beliau yang tujuh. Kita baca, tengok muka sebelah. Bab hal tanqudul mar'ah sya'raha 'indal ghusl. Yang ini penting. Bab yang menyatakan adakah rongkai perempuan yang mandi junub akan rambut dia ketika mandi. Ini orang perempuan jenis rambut panjang. Dia sanggui ke, dia ikat cocang ke, dia macam mana ke rambut panjang. Bila dia nak mandi wajib, adakah dia nak kena rongkai rambut dia tu? Kalau cocang, adakah nak kena buka anyam tu? Kalau sanggui, adakah nak kena buang hak sanggui steering tu, ambil simpan dulu kan macam mana? Dulu tuan-tuan, orang perempuan dulu, dia ada satu steering kat bawah belakang. Rambut dia yang disikat di belakang macam tu, steering tu ready made ni, beli di kedai. Dia ambil, dia rak bawah tadi, satu klip yang timbul balik ni. Macam steering ferry tu dalam belakang macam tu. Buka rambut dia, sanggui hak ready made dia bubuh. Dululah zaman orang tak pakai kelumbung dulu ni. Orang semua dah pakai tudung apa semua, siapa jual steering tu tak ada tu. Sebab orang tak pakai dah yang tu. Kan? Jadi kalau sekiranya rambut betul dia pergi duk anyam buat jadi sanggui apa kemai macam tu, bila nak mandi wajib dia nak kena rongkai ke tak kan? Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadisnya. Demikian bunyi dia. Kata dia an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashudda dhafra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Nama batang tubuhnya ialah Hindun ataupun Ramkah. Kata dia, kata aku kepada Nabi SAW,
bahwasanya aku satu orang perempuan yang mengukuhkan dandan rambut kepala. Ni isteri Nabi yang bernama Hindun ni. Dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rambut panjang. Rambut aku ni selalu aku sanggui, aku buat, aku ikat bagi kemas. Dia kata, maka adakah aku rongkaikan dia kerana mandi junub? Qala la, innama yakfiki an tahsina ala ra'sik salasa hasayatin min ma'. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhajat kepada rongkai. Hanya memadai akan dikau cebok dengan tapak tangan. Tuang atas kepala 3 cebok daripada ayam. Itu sudah memadai jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya dengannya. Jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya. Jaga baik. Rambut orang perempuan hak jenis buat sanggui ni, bila dia nak mandi wajib, dia tak payah rongkai. Kalau sekiranya tanpa rongkai, dia boleh bagi air rata di semua rambut dia, maka tak payah rongkai. Tapi kalau tak rongkai menyebabkan air tak rata, kena rongkai. Itu maksud hadis. Jadi Hindun ni, isteri Nabi ni, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rambut lebat, rambut panjang, jadi aku duk buat sanggui. Bila nak mandi junub, adakah aku nak kena rongkai sanggui aku ni? Nabi kata tak payah. Nabi kata kalau sekiranya tanpa rongkai, tak payah rongkai pun ayam boleh rata, maka tak payah rongkai. Tapi kalau sekiranya dengan kerana tak rongkai ayam jadi tak rata, maka kena rongkai. Itu maksudnya. Baik, adapun jika tiada rata, maka tambah lagi ayam, nak pastikan ayam rata ke seluruh rambut. Kata dia, summa tufidina ala sa'iri jasadikil ma' fatatahurina aw qala fa idza anti qad tatahharti. Kemudian tuangkan air atas sekalian tubuh engkau rata-rata, maka sucilah engkau. Ataupun sabdanya, maka kalau begitu sesungguhnya sucilah engkau. Kata Tirmizi, ini hadis Ummu Salamah ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah mandi junub berongkai rambut dan hukumnya. Kata Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi, bahwasanya perempuan apabila mandi junub ia padahal tiada rongkai agar rambutnya, nescaya memadai akan dia yang demikian itu, yakni kemudian daripada bahawa menuang ia akan air atas kepala dia. Kalau tak rongkai tapi air boleh rata, tak payah rongkai. Tapi kalau dengan kerana tak rongkai menyebabkan air tak boleh nak rata, maka mesti kena rongkai. Dia macam tu. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, maka apabila adalah seorang perempuan yang mempunyai rambut yang lebat, yang kukuh dandannya, maka tiadalah lazim atasnya rongkai akan dia pada mandi junub dan mandi haidnya. Kata Imam Nawawi, bermula mazhab kita dan mazhab jumhur, bahwasanya rambut berdandan bagi orang yang mandi junub, sekiranya sampai ayak kepada sekalian rambutnya, yakni luarnya dan dalamnya, zahirnya dan batinnya, dengan tidak payah rongkai, maka tiada wajib rongkai. Itulah dia nak abang yang tu. Cerita dia mandi wajib ni ayak mesti rata. Macam mana nak buat bagi rata, itu pula. Kalau boleh rata tanpa perlu rongkai sanggui, tak payah rongkai. Kalau tak rata, kena rongkai. Cerita dia gini, rongkai lah. Tak lagi ikat lain. Kan takut lagi ayak dia tak rata, kita duduk menanggung ada yang besar dia belakang. Cerita dia lagu tu. Dan jika tiada sampai melainkan dengan rongkai, maka wajiblah rongkai dua ulang, rongkai salah. Macam dia turun bawah. Turun bawah. Masalah dia kata mandi junub menuangkan air di kepala. Yang ni pun dia ulang tadi juga. Turun lagi. Mandi junub kepala botak. Nanti kita baca. Nanti kita baca. Kan? Ulang-ulang kita langkah. Mandi junub kepala botak. Kata Imam Syafi'i, dan jika adalah seseorang itu mandi junub dan kepalanya bercukur ataupun botak, nescaya memadailah akan dia yakin sampai air atas baki rambut kepalanya dan kulitnya dengan sekali gayung rata. Sekali gayung rata. Kan? Kawan kepala tak ada rambut. Jurus tu dia serui semua sekali. Kan? Jadi mudah. Dia kata. Dan aku, maksudnya Imam Syafi'i, sukalah 3 kali gayung. Dia kata walaupun jurus sekali dah rata lah, jurus bagi 3 lah. Imam Ghazali kata, dan Imam Syafi'i kata, pasal apa? Pasal Nabi suka kepada 3. Begitu. Nabi suka buat apa-apa benda, buat 3. Sampai doa pun, kalau doa tu doa penting, Nabi ulang 3 kali. Jadi Imam Syafi'i kata, walaupun orang botak ni dia jurus sekali aja rambut dah rata dah, semua ayam dah kena habis dah,
Jurih bilah bagi jadi 3 kali, dia kata. Dan hanya saja menyuruh